Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia dapatnya lagi kita bersolat pada Allah, berbakti pada ibu bapa, berpeluang untuk berjuangkan negara, berjihad di jalan Allah, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kita kesihatan, keselamatan, perlindungan dalam apa jua keadaan. InsyaAllah, semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan semoga ibu bapa kita semua dan kita sendiri bahagia semuanya. InsyaAllah, amin ya Allah, amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan masuk topik baru ya anak-anak. Topiknya ialah jihad dalam Islam, iaitu pelajaran yang ke-12 dalam bidang hadis. Nak tengok buku teks? Ada. Buka surat 63. Okey, itu dalam buku teks. Okay, anak-anak. Okey, baik. Tengok gambar saya bagi ni. Gambar senyum nenek tu kan. Dengan pakcik tu. Dengan atuk tu. Senyum aja. Tangan muda dengan tangan tua. Ni pilot. Okey, perempuan. Orang Malaysia. Ni tentera Malaysia. Di Sabah suatu ketika dahulu. Okey. Alhamdulillah. Orang solat, orang berdoa. Ada sebab dia kenapa saya beri gambar-gambar begini. Ada sebab dia. Ya anak-anak. Hadis dan terjemahan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu ila Allah? Qala salatu 'ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birru walidaini. Qala summa ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat, as-salatu 'ala waqtiha, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ni birru walidaini, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadu fi sabilillah. Itu dia. Berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Okay? 3 amalan yang paling disukai oleh Allah berdasarkan hadis. Ada 3 amalan. Yang pertama, menunaikan solat pada waktunya. Tengok, ranking pertama dalam hadis tu adalah menunaikan solat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Berbakti pada ibu bapa. Dan yang ketiga, berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Ini dapat kita lihat di Palestin sana. Mereka mengorbankan harta dan nyawa untuk ketinggian agama Islam. Begitu kita juga, kita orang di dunia mempertahankan dan berdoa agar saudara-saudara Islam kita di Palestin sana sentiasa di bawah perlindungan Allah. Amin ya Allah, amin. Okey anak-anak, itu dia 3 amalan yang disukai oleh Allah. Seterusnya anak-anak, apa dimaksudkan dengan jihad anak-anak? Dari segi bahasa, bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud jihad. Okey. Dari segi istilah pula anak-anak, apa dimaksudkan dengan jihad? Ialah menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahannya. Dia gitu. Okey. Kita kena menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan Islam dan pertahankan Islam. Itu maksud jihad. Okey. Nanti kita tengok dari konteks yang lebih luas.
Okey, bukan daripada perang sahaja. Kita akan tengok lebih perang yang lebih luas insya-Allah lepas ini. Okey, hukum dan keutamaannya. Apakah hukum dan keutamaannya? Tengok betul-betul. Okey, hukum jihad. Hukum jihad. Ketika umat Islam ditindas atau negara Islam diserang oleh musuh, seperti mana di Palestin sana, ketika umat Islam ditindas atau negara Islam diserang oleh musuh, menjadi fardu ain ke atas setiap Muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Okey, cikgu ulang. Ketika umat Islam ditindas atau negara Islam diserang oleh musuh, menjadi fardu ain kepada setiap Muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Fardu ain, wajib ke atas setiap Muslim. Itu maksud dia. Okey. Dalam suasana aman pula anak-anak, jangan nak jadi macam-macam sekarang ni. Kerana konon-konon askar tak perang, kamu kata askar relax-relax. Mana ada relax-relax? Mereka berlatih tau. Tengok ni betul-betul. Tengok betul-betul lah. Dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan yang negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Ini adalah tugas tentera, polis, maritim sekarang ni. Itu dia. Okey, kerja mereka lah tu. Okey, jadi jangan kata kita aman mereka berehat. Tidak, mereka tak pernah berehat. Ada banyak lagi kerja mereka, banyak lagi tugas mereka. Okey, sebab hukumnya adalah fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam. Inilah mereka, sebahagian umat Islam ini, untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Kita bahagia, gembira sekarang ni sebab mereka bekerja menjaga kita. Allah izinkan mereka, Allah bagi kekuatan kepada mereka untuk terus menjaga negara kita. Semoga negara kita terus di bawah perlindungan Allah. Amin ya Allah, amin. Tengok lagi. Apa kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihannya anak-anak? Pertama anak-anak, diampunkan dosa-dosanya. Insya-Allah, amin. Itu dia kelebihan berjihad. Yang kedua, mendapat rahmah dan kasih sayang Allah. Allah sayang pada kita. Okey. Nombor 3 anak-anak, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Pergi berjihad di jalan Allah, kita akan dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda anak-anak. Okey, yang tak boleh dibayangkan. Yang nombor 4 anak-anak, dianugerah mati syahid. Kalau syahid di medan perang, syahid di fisabilillah, kita akan dikira salah. Kita meninggal, kita akan dianggap sebagai syahid. Syahid di sisi Allah sangat tinggi anak-anak. Okey. Kelebihan yang sangat tinggi. Okey, tak dihisap katanya. Okey, seterusnya, mendapat nikmat di alam barzah, tak disiksa insya-Allah, amin. Nombor 6 anak-anak, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Allahu akbar. Dimasukkan dalam syurga bersama para nabi. Okey, dan nombor 7 anak-anak, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Allah pandang tinggi kepada orang yang syahid anak-anak. Teruslah. Okey, berjuanglah ke jalan Allah. Amin. Insya-Allah anak-anak ya. Seterusnya anak-anak, jenis-jenis jihad. Ni yang saya nak kata tadi ni. Selain daripada berperang ke jalan Allah, ada lagi jihad lain anak-anak. Jihadnya ialah jihad ilmu dan jihad ekonomi. Apa dimaksudkan dengan jihad ilmu anak-anak? Yang pertama, belajarlah bersungguh-sungguh untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Pergi sekolah, belajar sungguh-sungguh. Bukan tidur, bukan main, bukan mengata cikgu, bukannya buat perkara-perkara yang pelik-pelik, yang macam-macam, yang buat kesalahan. Jangan. Okey, pergi sekolah, wajib menuntut ilmu. Jangan main-main. Okey. Sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sungguh-sungguh, kerana itu adalah jihad anak-anak. Jihad fisabilillah. Okey, jihad ilmu ni. Jihad ilmu anak-anak. Tengok ni, umat Islam wajib mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan menguasai pelbagai ilmu. Kita sebagai umat Islam wajib mengembalikan zaman kegemilangan Islam anak-anak. Wajib anak-anak. So belajar sungguh-sungguh anak-anak. Belajar sungguh-sungguh supaya Islam kembali gemilang, supaya negara kita maju anak-anak. InsyaAllah. Okey, seterusnya yang ketiga anak-anak, belajar dikira sebagai jihad ilmu ya.
Belajarlah sungguh-sungguh. Contoh ilmuwan Islam yang kelima anak-anak. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Al-Biruni, Al-Farabi, Al-Khindi. Tengoklah dalam sejarah Islam nanti. Okey, buka dalam internet pun ada nama-nama ini. Belajarlah apa yang mereka buat. Jihad ekonomi pula anak-anak, berusaha untuk menguasai sistem ekonomi, bukannya hanya menjadi pengguna semata-mata. Pergi pasar beli barang, balik rumah masak-masak, pergi pasar lagi beli barang. Berusaha untuk menjadi pengeluar dan pencipta. Pergi rumah, balik rumah, main handphone, main game. Tak ada kerja lain. Tidur malam tidur. Bukannya malam tidur, malam main game. Bangun pagi main game lagi. Allah. Okay. Celik mata main game. Macam mana tu? Tak boleh macam tu anak-anak. Kita kena menjadi orang yang mencipta. Jadi asyik main game buat apa? Kamu ciptalah game. Biar orang main game pula. Biar orang lain pula yang main game. Biar orang bukan Islam pula yang main game. Ini kamu lalai. Okay. Main game je lupa solat. Main game je lupa berbakti pada ibu bapa. Macam mana tu? Tak boleh macam tu anak-anak. Wajib anak-anak berbakti pada ibu bapa. Wajib anak-anak. Okay. Solat awal waktu wajib anak-anak. Okay. Jangan abaikan solat hanya kerana game. Itu kesilapan kita anak-anak. Okay. Pengajaran daripada hadis. Yang pertama anak-anak, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Yang kedua anak-anak, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Nombor 3 anak-anak, setiap Muslim wajib berbakti kepada kedua ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan hidup. Nombor 4 anak-anak, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir negatif agar negara aman dan damai. Dan nombor 5 anak-anak, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Okey, solat awal waktu, solat, jangan tinggal. Okey, bakti pada ibu bapa, bila mak ayah suruh beli barang, tolong ayah, tolong. Okey, jangan mengabaikan arahan mak ayah. Selagi arahan mak ayah masih lagi menurut tuntutan Islam, wajib kita tuntut. Takkan mak ayah kata jangan solat kan? Mustahil. Mak ayah mesti kata solat. Okey. Baik anak-anak. Itu keutamaan dia. Okey. Mampu berjihadlah fisabilillah. Pertahankan negara kita anak-anak. Pertahankan. Okey. Azam dalam diri kita untuk sentiasa mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir jahat, insya-Allah anak-anak ya. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah. Amin ya Allah, amin. Okay. Selesai. Semoga Allah terus memberikan keselamatan kepada kita semua dan semoga anak-anak semua terus berusaha menimba ilmu walau dalam apa cara serta mengamalkan jihad yang dituntut. Amin. Okey, sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup kelas kita dengan tasbih barah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salam pada mak ayah semua. Belajarlah bersungguh-sungguh. Jangan suka bermain saja. Okey. Belajar sungguh-sungguh anak-anak. Azam dalam diri untuk menjadi orang yang cemerlang. Semoga kamu semua cemerlang semuanya. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.